Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. 天父，我们感谢你给我们每一个人的机会。 Terlebih lagi kesempatan kami boleh diperbaharui oleh firman Tuhan. 更特别的是，可以用你的话来更新我们。 Tuhan tolong kami, 主，求你帮助我们， lembutkan hati kami dan pikiran kami 给我们与柔和的心思意念， untuk bisa menerima firman Tuhan yang kami boleh renungkan 让我们 bersama 可以接受我们所默想的话语， dan melakukannya itu di dalam kehidupan 也在 kami. 生活中可以遵行。 Terima kasih Tuhan, 天父，感谢你， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 靠耶稣基督圣名感恩祷告， Amin. 阿门。 Shalom, 各位弟兄姐妹平安， Shalom. 平安。 Syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh terambil dari Imamat pasalnya yang kedua. 感谢上帝，我们今天早上可以默想神的话。我们的信息是从利未记第 Pasal 22. 第22章。 Mari kita membaca ayat 1 sampai 9 dan nanti dilanjutkan ayatnya yang ke-31 dan 33. 我们要读第1节到第9节，以后31节到33节。 Pembahasan hari ini akan menyeluruh dalam satu pasal ini ayat 1 sampai 33. 我们今天要思想整章的这个经文， Tapi untuk mempersingkat waktu kita akan baca sebagian saja. 因为时间的关系，我们就读这个片段。 Dan Bapak Ibu Saudara kiranya dapat membaca keseluruhannya nanti di rumah dan merenungkannya kembali. 等一下你们回家了以后，可以读完这个整章的经文，以免默想。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读，以后用中文来重复。 Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kenan kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 31 sampai 33. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. 利未记第22章第1节到第9节，耶和华对摩西说：“
你吩咐亚伦和他子孙说，要远离以色列人所分别为圣归给我的圣屋，免得亵渎我的生命。我是耶和华。你要对他们说，你们世世代代的后裔，凡身上有污秽，亲近以色列人所分别为圣归耶和华圣物的，那人必在我面前剪除。我是耶和华。亚伦的后裔，凡长大麻风的，或是有肉异症的，不可吃圣物。这等他洁净了。无论谁摸我饮食时不洁净的物，或是遗禁的人，或是摸什么使他不洁净的爬物，或是摸拿使他不洁净的人，不拘那人有什么不洁净，摸了这些人物的，必不洁净到晚上。若不用水洗身，就不可吃圣物。日落的时候，他就洁净了，然后可以吃圣物，因为这是他的食物。指使的或是被野兽撕裂的，他不可吃，因此勿为自己。我是耶和华，所以他们要守我所吩咐的，免得轻忽了，因此担罪而死。我是叫他们成圣的耶和华。31节，你们要遵守遵行我的诫命。我是耶和华，你们不可亵渎我的生命。我在以色列人中，却要被尊为圣。我是叫你们成圣的耶和华，把你们从埃及地领出来，做你们的上帝。我是耶和华。Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kutipan yang mengatakan tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. 有这样的一个格言说，我们的行动是我们人生的。Tindakan adalah 3/4 dari kehidupan. 我们的行动是人生的3/4。Katakanlah itu benar. 我们可以说这句话是正确的。Tapi bagaimana dengan 1/4 yang lain yang mendasari tindakan? 那么另外的1/4成为我们行为的根基是什么呢？ Jika yang 1/4 itu berbicara soal pemahaman, 若是那1/4是讲到我们的理论， maka bukankah tanpa yang 1/4 itu kehidupan ini tidak akan lengkap? 那么我们若没有正确的理论，那么3/4的行动也没有意义了。 Begitu pula soal ibadah atau kebaktian kita kepada Tuhan. 那么我们对上帝的敬拜也是同样的道理。 Pada prinsipnya ibadah atau kebaktian itu adalah satu bentuk pengabdian kita itu di hadapan Tuhan. 那我们的敬拜是，我们的人生是我们对上帝敬拜的一个原则。 Jika pengabdian kita cuman hanya didasari oleh tindakan, 若我们的对上帝的委身是基于我们的行为， tanpa mau mengenal maunya Dia, 我们不愿意想到上帝的意念， bisakah pengabdian kita dapat menyenangkannya? 那么我们对他的敬拜是否能够得他的喜悦呢？ Dan tentu tidak. 肯定是不会的， Karena kita tidak mengenal apa yang membuatnya senang, bukan? 因为我们不明白什么事物能够讨他的喜悦。 Jadi pengenalan tentang kehendak Allah itu harus kita teliti terus dalam kehidupan sehari-hari. 那么我们对上帝的认识、上帝的心意，我们每一天要去默想。 Khususnya ketika kita itu sedang membaca firman Tuhan. 当我们群读上帝话语的时候， Sebab hanya di dalam firman-Nya kita akan menemukan apa sih yang sebetulnya Tuhan mau kita lakukan. 因为只有在他的话语里面，我们可以明白上帝要我们做的是什么。 Dan perhatikan awalan yang baik untuk memahami kehendak Tuhan dalam sebuah kebaktian. 在一个敬拜里面，我们要先思想上帝所要的是什么。 Dan di awal pasal ini kita langsung ditekankan bahwa untuk mengabdi kepada Tuhan dengan layak itu enggak cukup hanya sebuah identitas keturunan. 那么
刚才我们所读的经文告诉我们，我们对上帝的敬拜不只是一个传统的一个思想。Memang seorang imam itu harus dari keturunan Harun. 是祭司是亚伦的后裔， Tetapi juga bahwa dia harus menjalankan pelayanannya dengan cara yang harusnya menyenangkan Tuhan. 那么他所做的各样服事，真的要讨上帝的喜悦。 Yaitu ketika lewat mengerjakan ibadah itu dengan tetap memaknainya dengan kudus. 那么带领敬拜的时候，这个要持守圣洁的原则。 Dia harus mengerjakannya itu dengan serius, tetapi dengan hati yang tulus. 他要很严肃的以真诚的心来执行。 Dan sebagai para penyembah mungkin orang-orang akan melihat kegiatan ritual luar kita. 那么外面的人只看到我们敬拜的仪式， Tapi ternyata Tuhan melihat hati yang terdalam. 而上帝呢却观察我们心灵深处。 Di ayat yang kedua tadi kita sudah membacanya. 刚才第2节告诉我们， Supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. 要远离以色列人所分别为圣归给上帝的圣物，免得亵渎上帝的生命。 Jadi para imam mempersembahkan korban sepanjang hari, sepanjang tahun, itu mudah bagi mereka untuk mengembangkan sikap rutinitas di dalam hatinya. 那么这些祭司们，他们每一天、每一年做这个同样的献祭，这是很容易的。 Saya pernah mendengar seorang dokter yang bercerita bagaimana dia depresinya dia ketika pertama kali menangani pasien yang sekarat dan justru meninggal dunia di hadapannya. 那我曾经听到一个医生因为医治病人，但最后他死掉，他感觉到非常的忧郁。 Dan butuh hampir 1 bulan baru dia bisa menerima kenyataan yang pahit itu. 那么要经过1个月的时间，他才能够接受这个事实。 Tapi sekarang dia sudah sangat terbiasa dengan itu. 但后来他已经习惯了这样的情形， Bahkan sudah sangat rutin dia mendengar ada pasien yang meninggal dunia di rumah sakitnya. 那么在他的医院里面，他听到有很多病人离开世界。 Bagi dokter itu sudah menjadi bagian profesionalismenya. 那么这是他的专业， Ketika dia mesti melihat ada yang meninggal karena tidak bisa tertolong lagi. 他看到那些生病都不做医治的人死了， Karena dia sudah terbiasa. 他已经习惯了。 Bapak Ibu Saudara, kegiatan yang menjadi rutinitas bisa saja membawa kehambaran terhadap hal-hal mungkin sebelumnya sangat menarik bagi kita. 那么一个例行公事的人会感觉到这是很平常了，不像当初是非常吸引人的。 Hal-hal yang penuh makna dan membuat perasaan kita jadi tidak menentu. 那么过去呢，我们觉得很有意义的事呢，现在就不再肯定了， Ketika itu menjadi rutinitas, 因为已经成了一个习惯。 itu dapat berubah menjadi hal yang tidak ada artinya. 那么能够改变我们的思想，变成没有意义的事了。 Maka mesti kita hati-hati kalau itu udah berkaitan dengan ibadah kita sama Tuhan. 所以呢，这跟我们敬拜上帝的事有关联，我们要非常的谨慎。 Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, peringatan yang ditekankan dalam imamat ini. 那么我们要清楚这一经文里面所提醒我们的事， Itu berkaitan dengan ibadah kita di hadapan Tuhan. 跟我们对上帝的敬拜有关系。 Bisa jadi mereka dengan mudahnya mengubah ritual sakral yang sebelumnya dianggap penuh dengan makna. 他们开始把这个敬拜当作是有意义的事情， Itu menjadi sebuah rutinitas yang dangkal. 那以后呢，成为习惯了。 Dan secara lahiriah mereka bisa saja melakukan semua hal yang benar dengan cara yang benar. 那么在外表呢，他们可以用正确的方式来进行。 Tetapi ketika Tuhan melihat hatinya, 当上帝观察他们的内心， ternyata tidak ada yang benar di sana. 那么里面反倒出现很多不正确的事情。 Bukankah itu
itu hal yang sangat mengerikan. 这是一个非常可怕的一件事情。 Bapak Ibu Saudara, pada masa Nabi Maleaki, 在马拉基先知时代， bayangan kondisi ibadah yang hanya rutinitas seperti itu telah merusak pekerjaan semua imam yang melayani di bait Allah. 当时的情形呢，可以说是破坏了所有祭司在会幕的工作。 Dan sebetulnya sudah diperingatkan dalam kitab Imamat. 那么在利未记里面已经提醒他们， Dan itu adalah bentuk kecerobohan di dalam ibadah. 这是他们在敬拜的事情上忽略了。 Kecerobohan karena menganggap kebaktian itu hanya sebuah rutinitas di altar doang. 他们认为这个敬拜是在祭坛面前的一个惯例。 Dan bisa saja mengakibatkan 3 hal dalam ibadah atau pengabdian kita kepada Tuhan. 以至于在他们的敬拜里面出现了3种事情。 Yang pertama mengakibatkan ketidakkudusan diri. 同样呢，使他们不再接近自己。 Dan yang kedua mengakibatkan kecemaran dalam umat Allah. 第二样呢是玷污了他们在上帝面前的身份， Dan akhirnya korban yang mereka persembahkan tidak diterima. 以至于他们所献上的祭物，上帝不悦纳。 Jadi apa arti pengabdian dan bakti mereka lagi? 那么他们对上帝的委身有什么意义呢？ Ketika apapun yang mereka berikan dan mereka bakti, mereka perbuat itu nggak ada artinya lagi di hadapan Tuhan. 若是他们所做的任何事物在上帝面前不被悦纳， Ini menjadi hal yang serius yang perlu kita pahami sebagai umat Tuhan. 这是上帝的儿女们必须严谨遵守的一件事情。 Kita perlu mengantisipasi dampak kecerobohan rutinitas dangkal di dalam ibadah kita kepada Allah. 我们要谨慎这个事情的后果。 Yang pertama, 同样 ketidakkudusan diri. 就是自己的不洁净， Dalam tugas keimanan, 在这个祭祀的工作上， gimana orang tahu bahwa seorang imam itu najis? 那我们怎么看这个祭祀是否污染了？ Oh, tentu saja dia bisa saja melayani di altar, menangani korban, bahkan memakan bagian dari persembahan suci. 他可以带领整个献祭的仪式过程，也可以吃那个圣物。 Dan dia tampaknya bisa lolos aja begitu saja tanpa orang mengetahuinya. 看起来呢，别人不知道内幕。 Tapi coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam suatu ibadah, 在一个敬拜的里面， emangnya siapa sih yang kita jadikan penilai dalam tindakan dan perilaku kita? 那谁来评论我们呢？ Apakah para umat Tuhan lainnya? 是其他的敬拜的人， Atau Tuhan itu sendiri? 或者是上帝本身？ Maka perhatikan dalam uraian Imamat pasal yang 22 ini, 在第22章里面所讲论的 khususnya di ayat 9, 第九节， bahwa sebetulnya Tuhan mengetahuinya. 那么上帝知道一切， Tuhan itu mengetahui jika para pelayan Tuhan yang mengabdi pada dirinya itu tidak lagi peduli kepada kekudusan. 上帝清楚知道这些服侍的人不再看重自身的洁净。 Tuhan itu tahu mereka sedang menganggap kegiatan pengabdiannya itu adalah sebuah rutinitas saja. 上帝清楚知道他们把这个圣工当作是一个例行的公事。 Ketika dia jatuh ke dalam rutinitas pelayanannya, 当他们跌入这个例行公事的时候， pasti dia menganggap enteng kekudusannya. 那么他们就轻看了自己的圣洁身份。 Menganggap enteng kekudusan itu pasti terlihat. 那么别人肯定会发现的。 Ketika seorang imam itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Tuhan. 当这个祭司看重自己过于上帝的时候， Misalnya dia lebih peduli nih sama reputasinya di mata umat dibandingkan di mata Allah. 他们更注重自己在信徒面前的这个成就， Mereka nggak takut sama Allah. 他们不再敬畏上帝。 Maka imam itu sudah jatuh dalam dosa. 那么这个祭司们就已经
跌入过犯当中。 Dan dosa itu dinamakan kemunafikan. 那么这个罪恶呢，是假冒伪善的。 Dia jauh lebih khawatir jika orang tahu bahwa dirinya dia sedang najis. 他不再挂虑到别人看到自己的污点， Tetapi dia tidak khawatir jika dia sedang menajiskan pelayanannya yang suci. 他也没有挂虑到他已经玷污了上帝的圣工， Yang telah Tuhan tetapkan bagi dia. 是上帝为他所定的。 Dan seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus, 就好像主耶稣时代的法利赛人， tampaknya bersih di luar, 看起来他们外表是很干净的， tapi sebenarnya beracun buat umat Allah. 但是对上帝的子民来说，他们是恶毒的。 Dan ini sebuah peringatan bagi setiap kita. 这也是对我们每一个人一个警告。 Umat Allah yang sudah ditebus dan menjadi imamat yang dirajani. 上帝所救赎的每一个基督徒是圣洁的祭司。 Kita semua yang beribadah di hadapan Tuhan, 我们在上帝面前敬拜的每一个人， yang melayani Tuhan 我们服侍上帝的， dan mengaku sebagai umat Tuhan, 我们承认自己是上帝的子民。 kita tuh harus terbuka dan jujur di hadapan 我 Tuhan. 们在上帝面前必须诚实摊开的。 Dan perhatikan apa motif hati kita waktu datang di tempat ini. 当我们来到这个地方敬拜的时候，要注重我们心里的动机， Apakah hanya sebuah rutinitas? 是一个习惯。 Kalau enggak datang ke gereja rasanya bukan hari Minggu. 若是没有来敬拜，好像这不是礼拜天； Kalau enggak datang ke gereja, sungkan aku mbak Tuhan. 若是没有来敬拜，觉得不好意思。 Apakah hanya untuk menyenangkan dia saja? 难道单单是为了讨他的喜悦？ Kalau kita terpanggil untuk melayaninya di bidang kita, 若是我们蒙召要服侍， bukankah itu pun adalah suatu kehormatan jika kita terpanggil untuk melayaninya? 那岂不是这是个上帝对我们的一个尊重？ Dan langkah selanjutnya adalah kita itu harus, pengabdian kita atau ibadah kita itu harus diperuntukkan untuk menjaga ketertiban dan menjaga kekudusan. 接下来我们所做的一切要持守这个持续，还有这个圣洁。 Karena sebagai umat Tuhan, 身为上帝的子民， ingat Bapak Ibu Saudara dalam Ibrani 4 ayat 13 itu, 第希伯来书第4章13节怎么说呢？ itu tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. 在上帝面前，没有任何事物是隐藏的。 Karena segala sesuatu yang telanjang dan yang terbuka di mata dia, 在他面前，我们是赤露敞开的。 yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. 我们必须向他负责任。 Dan sebagai umat Tuhan yang betul-betul beribadah pada Tuhan, 身为上帝的子民，我们敬拜他。 lihatlah Yusuf. 我们看这个月食， Yusuf mengambil pendekatan itu ketika dia berkata kepada wanita yang mau menggoda dia. 约瑟怎样回答呢？诱惑他的女人， Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. 他说：“我岂能做着大恶得罪我的上帝呢？” Bahkan Paulus, hamba Tuhan yang begitu setia mengabdi pada Yesus Kristus dalam pelayanannya. 保罗他是对主耶稣忠心服侍的使徒， Dia bisa mengatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. 他说在上帝和人面前要持守无愧的良心。 Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau setia dan tidak mau tergelincir di dalam kehampaan rutinitas yang akan membuat kita tidak kudus, 若我们不要跌入使我们不洁净的这个例行公事， takutlah akan Tuhan. 让我们有一个敬畏上帝的心， Kobarkan rasa takut akan Tuhan itu di setiap hati kita. 在我们心中要充满一个敬畏上帝的心。 Ingat bahwa kita hidup di hadapan Tuhan itu setiap hari. 我们是每一天每时每刻在上帝面前活着的人。
setiap detik, setiap waktu. 每时每刻都这样。 Dan ingatlah bahwa Tuhan itu mengawasi kita. 我们要知道上帝在观察我们， Ya karena kita ini adalah hambanya. 因为我们是他的仆人， Dan maka kita harusnya jauh lebih berhati-hati dalam hal apapun. 在任何事情上我们要非常的谨慎， Karena kita tidak mau mengecewakan Tuhan yang udah begitu baik buat kita. 因为我们不要使爱我们的上帝失望。 Maka jagalah hati nurani kita untuk terus menyadari keberadaan Tuhan dan cinta kasih-Nya, Bapak Ibu Saudara. 所以我们要保守我们良心清楚，是在上帝面前活着的。 Dan yang kedua, kecemaran dalam umat Allah. 第二样呢，是在上帝子民当中的污染。 Dan dalam imamat yang tadi kita baca bahwa seorang imam itu bisa makan bagian dari persembahan tertentu dan berbagai makanan dengan anggota keluarganya yang memenuhi syarat untuk makan. 那么圣经记载，这祭司和他的家人，他们是有条件可以吃这个圣物。 Tetapi jika dia terlalu dermawan dan bablas berbuat baik tanpa aturan, 若是他过于好心，而且不遵照着规则而行， lalu dia memperlakukan persembahan itu seenaknya dengan mengikut sertakan orang luar, 那么他们随便带这个献祭的圣物，也分别给别人， maka dia berdosa terhadap Tuhan dan mencemarkan umat 那 Tuhan. 么他就得罪了上帝，也这个误会了上帝的子民。 Dengan kata lain, seorang pelayan yang serius pada pengabdiannya, dia harus memiliki kejujuran dan keberanian untuk mengatakan tidak. 换一句话来说，这些服侍上帝的人，他要有勇气去拒绝。 Harus berani mengatakan tidak ketika ada hal yang melanggar perintah Allah. 若是有某一些事物触犯了上帝的条律，那么他要勇敢的拒绝。 Meskipun hatinya rasanya penuh kasih 虽然他心中充满爱心， dan ingin sekali mengikut sertakan semua orang tanpa terkecuali dalam perjamuan, 他也愿意带领所有的人不例外的去参加这个敬拜， tetapi dia tidak diizinkan untuk melakukannya 但他是不准许怎么做的， karena ada ketaatan yang mesti mereka lakukan tentang khususnya tentang persembahan itu. 因为对这个奉献或者献祭的事情上有特别的条律， Dia tidak terlena dengan rutinitas pelayanannya. 所以呢，他不可以按照日常惯例所做的。 Tetapi dia dengan cermat dan berani memperhatikan kekudusan umat Allah. 他要非常谨慎的关注到百姓的圣洁。 Jadi tentang poin yang kedua ini adalah larangan tersebut itu diperlukan untuk mencegah agar persembahan itu kudus. 这第二点是要祭司们他谨守这个献祭的圣洁， Dan itu tidak dianggap sebagai makanan yang biasa. 不可以把它当作是普通的食物。 Kalau makanan persembahan kudus itu diterima secara rutin oleh sembarang orang, 若是普通人也可以参与吃这个献祭的圣物， yang terjadi adalah mereka itu akan menyepelekan betapa agung dan mulianya Allah kita. 那么他们就会轻看我们尊贵的上帝。 Makanya dibutuhkan aturan untuk menjaga penghormatan terhadap peribadatan dan terhadap persembahan di hadapan Tuhan. 所以他们必须定下严谨的这个敬拜的条例。 Jadi sekarang keseriusan kita untuk beribadah kepada Allah adalah dengan menjaga ketaatan kita pada kehendak Yesus Kristus. 所以呢，我们要很严谨的遵守我们对耶稣基督的敬拜。 Jika dia mau kita hidup seturut perintah Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita harus melakukannya dengan serius. 若是我们说要爱上帝也爱人，就要很严谨的遵守他的话。 Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup
ibadah kita sebagai orang Kristen adalah kita harus mengatakan tidak pada sesuatu yang berat untuk kita putuskan, bukan? 那么在我们对上帝的敬拜当中，我们很难去拒绝我们觉得好的一些事情。 Tidak mudah bagi kita, entah itu orang tua atau hamba Tuhan, 不容易呢，对待我们的亲人、家长或者是神的仆人， 比如 semisal 说 yang menolak menikahkan anaknya atau seorang yang percaya dengan seorang yang tidak percaya. 比如说我们的子女跟不信主的人结婚， Bisa saja kemudian itu menimbulkan sebuah permusuhan di tengah keluarga atau kerabat. 以至于在亲属当中形成一个对立的态度。 Dan tetapi bukankah penolakan itu penting buat menjaga kemurnian kita di hadapan Tuhan? 而我们的拒绝是要持守在上帝面前的纯正。 Maka Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu tahu, kita tuh harus takut akan Tuhan untuk kita bisa tahu bagaimana kita bisa menjaga kekudusan kita. 那么我们敬畏上帝的心，要帮助我们去持守这个圣洁。 Dan yang ketiga adalah korban yang tidak dapat diterima. 那么我们不能接受这些祭物， Seperti halnya para imam, 就好像这些祭司们， itu harus bebas dari cacat fisik. 他们要免除这个身上的这个残具。 Sama halnya juga korban yang mereka persembahkan itu harus sempurna atau enggak, Tuhan enggak akan mau menerimanya. 同样，他们所献上的祭物要完全，否则上帝不能接受。 Dan dalam nubuatannya Nabi Maleaki, 那么马拉基先知在预言当中说， tertulis ungkapan Tuhan yang berkata, Oke. kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. 你已经去带做那个残具的、强夺的这个祭物来献上。 Akankah berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? 难道我还能从你手中去接纳吗？ Bahkan di Maleaki juga tertulis, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. 你要对他们的省长说：难道这样我们可以接纳他们吗？ Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam bakti dan pengabdian kita bagi Tuhan, 那么我们对上帝的委身， bukan hanya kita takut berbuat dosa, 不只是说我们惧怕不犯罪， tetapi Tuhan menghendaki kita untuk memberikan yang terbaik baginya. 上帝也要我们把最好的摆上给他。 Daud aja pernah berkata, 大卫曾经说过。 sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. 我不愿意不付出任何代价去献上这个祭物。 Maka mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. 让我们一起来思想， Pengabdian kita kepada Dia mestinya dicerminkan dengan rela melakukan apapun yang menyenangkan Dia. 我们对上帝的献上他的敬拜，要付上最大的代价。 Dan bukankah menyenangkan Tuhan itu akan kita lakukan jika kita menyadari betapa menyenangkannya hidup mengabdi bagi Tuhan. 那么我们所做的一切，真的是要讨上帝的喜悦。 Sehingga persembahan yang buruk yang kita persembahkan 那我们所献上的是有残具的， bukan persembahan yang sisa, 不是我们的祭物。 bukan persembahan cacat yang kita serahkan, 我们摆上的不是残具的， melainkan persembahan yang paling berharga dari diri kita. 我们呢是把我们人生最重要的、最宝贵的献上给他， Yaitu diri kita sendiri. 那就是我们自己的生命。 Diri yang mengasihi Allah dengan segenap hati 我们要全心的爱上帝， dan mengasihi sesama sebagai Allah yang sudah mengasihi kita. 我们要爱人，因为上帝先爱了我们。 Persembahan yang hidup,
我们是献上活祭， yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. 是圣洁的，是讨上帝喜悦的。 Hidup yang benar-benar mau terus mengenal Allah di dalam hidupnya. 那么一直认识上帝，在他里面活着， Hidup yang selalu ingin menghadirkan keadilan dan kasih Allah. 把真理、把爱心献出来。 Dan itulah hidup yang mesti kita persembahkan sebagai ibadah sejati kita. 这是我们对上帝真正的敬拜。 Jadi Tuhan melihat hati nurani kita sewaktu beribadah kepada Dia. 所以，当我们敬拜的时候，上帝是看我们心里的动机。 Maka masihkah hasrat kita itu besar untuk mengabdi padanya sebagai persembahan yang hidup? 那么，我们对他的敬拜是不是真的把最好的摆上？ Atau kita hanya menganggap hidup kekristenan itu hanya sebuah ritual yang rutin aja? 或者是我们认为基督徒的生活只不过是例行公事？ Bapak Ibu Saudara, masihkah kita beribadah dan mengabdi padanya seperti seorang anak yang mau dengar-dengaran akan kehendak Bapaknya? 是否我们像一个小孩子，愿意真正听从父母的话？ Dan bicara soal anak dan orang tuanya, bicara soal seorang anak dan orang tuanya. 那我们论到这个孩子跟父母的讲话， Bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagian memiliki anak ataupun kekurangan anak tersebut, 你们都是跟孩子们谈论到他们的错误， itu nggak akan mengurangi kasih Anda kepada anak Anda kan? 当然不会减少你们对孩子们的爱心。 Kalaupun anak Anda melakukan hal-hal yang terpuji, 你的孩子做出一个什么值得称赞的事情， itu hanya membuat Anda senang. 那么让你们开心。 Tetapi Anda memang sudah terlebih dahulu mengasihi mereka kan? 因为你们先爱了他们， Kalaupun anak Anda itu berbagi mainannya dengan adiknya, 那么他跟兄弟们来玩的时候， dan kalaupun dia patuh pada peringatan dari Anda sebagai orang tuanya, 那么他遵守父母的劝诫， semua hal ini hanya sekedar menyenangkan hati Anda 那么只不过是让父母开心， tanpa mengubah kasih Anda pada dia kan? 没有改变父母对他的爱心。 Demikianlah juga tentang bagaimana kita menjalani hidup sebagai umat yang beribadah dan mengabdi pada Allah. 同样，我们身为上帝的儿女，我们怎样敬拜？ Niat dan keinginan hati itu kita semata-mata cuma ingin menyenangkan Allah yang sudah mengasihi kita. 我们的内心只是想到怎样让上帝的喜悦。 Kita jangan berusaha untuk membuat dia mengasihi kita dengan segala bentuk apapun rutinitas agamawi kita. 那我们不要单单用行动来表示对他的爱， Karena sebetulnya Yesuslah sudah terlebih dahulu mengasihi kita yang berdosa. 因为他先爱我们这个罪人， Dia mengundang kita untuk hidup di dalamnya 他也要我们在他里面活着， dan berbuah baginya sebagai bentuk pengabdian kita. 那么为他结果子。 Kasih dan perkenanan Allah itu ada bukan karena usaha kita, Bapak Ibu 那 Saudara. 么上帝对我们的爱，并不是因为我们有什么功劳。 Ketika kita menjalani hidup sehari-hari kita, 我们过每一天的生活， harusnya hidup kita, setiap pikiran dan langkah kita itu harusnya menyenangkan hati Dia. 那我们的心思意念要讨他的喜悦。 Kita hanya mengekspresikan kasih dan rasa hormat itu kepada Dia. 我们单单向他表现这个爱心， Karena Dia sudah memberikan segalanya bagi kita, 因为他已经将一切都赐给我们， yaitu hidupnya sendiri. 把他自己的生命摆上， Untuk sebuah hidup yang kekal buat kita. 让我们可以得着永生。 Selamat mengabdikan hidup Anda 当我们为他而活的时候， sebagai ibadah yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. 让我们的敬拜是一个获得这个献祭，让他得着喜悦。 Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起祷告。
Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami 天父，我们感谢你，让你的话可以提醒我们， bahwa hidup kami harus bisa menjaga kekudusan itu di hadapan Tuhan. 让我们的生活成为一个圣洁的祭物，在你面前， Di dalam setiap aktivitas kami. 在我们的整个活动里面， Bahkan ketika kami datang beribadah di hadapan Tuhan. 当我们敬拜的时候， Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan. 求你教导我们每一个人真正敬畏你的心， Hidup yang bisa menjaga kekudusan itu di hadapan 让我 Tuhan. 们执守在你面前圣洁的生活， Sehingga kami bisa berbuah bagi Tuhan. 让我们可以为你结果子。 Tuhan tolonglah setiap kami yang lemah ini. 天父，求你帮助我们软弱的人， Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. 但愿你的话不这样空空的过去， Tapi boleh kami hidupi dalam tingkah perilaku kehidupan kami. 让我们在生活中可以遵行。 Terima kasih Tuhan. 天父，感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。